sekarang kita rasa tak teruk, tapi kat dunia ni dah ada negara yang dia punya masyarakat dia hanya dapat dibendung ataupun dikawal perangai dan adat dia melalui undang-undang. So bila dia keluar daripada negara dia, pergi negara orang yang undang-undang dia tak seketat negara dia, dia akan terserlah lah segala masalah-masalah yang terpendam. Apa yang dipendamkan di benda ya, dia betul. nak buat, dia buat ya. Alright, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Terima kasih kerana menonton Kondenser. Kali ni sebab last week agak okey banyak orang yang suka kita buat dalam kereta. Ada kawan-kawan sini yang telefon kata, aku tengok kau dalam kereta minggu lepas, tak sangka kereta ni boleh jadi prop dalam buat video. Betul. Okey, jadi hari ni apa kita buat adalah kita nak, sebab yalah ni minggu terakhir sebelum raya. Kan? Panas hari kami sebenarnya di KL. Kami baru habis satu mesyuarat dengan Pasar Seni. Dan saya sebenarnya dah lama tak pergi Pasar Seni. Saya pun lama dah menjadi apa, dah berkecimpung dalam bidang otomotif. Lepas tu dalam bidang shooting, tak pernah membawa saya ke Pasar Seni untuk apa-apa projek. Jadi apa yang yang melekat di kepala lah selepas saya keluar daripada Pasar Seni. Terus terang saya cakap lah selepas kita di Content.my bekerjasama dengan Siti Kamaria di Seni City, kita pergi ke Kelantan. Sekarang ni saya bekerjasama dengan beberapa agensi yang bertanggungjawab untuk memperkembangkan seni lah. Okay. And video production juga adalah satu seni yang kita fikir. Okay. Cuma message dia lebih broad. Kalau tengok di Pasar Seni, kita bercakap tentang seni yang lebih lokal. Buat saya terfikir, saya sebagai seorang rakyat biasalah, nak kata saya ni bukan orang kreatif sangat. Saya ni lebih kepada production. Saya buat video pun sebab keperluan dan minat saya dalam bidang teknologi tu. Buat saya terfikir, kenapa saya selama ni dah 40 lebih tahun hidup di dunia. Ayat memang seni sikit ini terfeel sikit. Kenapa saya tak rasa macam apa yang saya tengok di Pasar Seni ataupun benda-benda yang datang daripada budaya kita lah, budaya Melayu apa semua, tak sebati dengan diri ataupun tidak pernah menjadi sebahagian daripada benda-benda yang kita hidup. Seni ni lah bukan saya cakap saya ni apa buta seni ataupun buta adat tau. Tapi perbincangan tentang bagaimana seni membentuk adat dan membentuk kemajuan satu bangsa dan satu tamadun tu, kita kurang bincangkan. So saya ingat alang-alang kita nak balik ke office daripada CM ni, mari kita discuss sikit apa pendapat anda. Orang muda, apa pendapat orang muda? Okey. Saya rasa seni dan budaya ni, arts and culture, sangat penting untuk kita bentuk masyarakat. Sebab seni dan budaya ni kita dapat terapkan dalam budak-budak daripada awal lagi. So the earlier you expose, the more the culture and arts is ingrained within the child, and dia akan bentuk moral values kepada orang tu. Okey, apa pendapat Aiman kita tengok di Jepun. Okey, rasa kalau anda ni seorang yang membaca lah, seorang yang ada pengetahuan yang tak mendalam pun, okey, anda mesti tahu yang kalau orang Jepun, dia punya kadar kemajuan, kebolehan dia berteknologi semua berasaskan budaya mereka dulu, budaya dan adat dan juga seni apa semua. Sebab bila kita nak kata budaya adat ni lebih kepada macam cara pilihan moral, okey, standard moral. Tapi seni ni dipengaruhi oleh adat dan budaya. Ya, jadi bila kita bercakap tentang seni, kalau bagi saya lah, seni yang dihasilkan di satu budaya ni adalah satu hasil daripada budaya itu. Dia adalah promoter of the culture. Kan? Dulu mana ada Facebook, mana ada Instagram. Jadi orang dia berekspresi, dia promote pemikiran dia melalui lukisan dia, melalui persembahan tarian dia.
melalui handicraft dia. Kan sekarang ni dari social media kita mungkin dah tersisih daripada tu lah kan. Balik pada soalan saya tadi, Jepun, kita semua tahu yang dia maju sebab dia mempunyai satu adat dan budaya yang boleh dikatakan berbeza lah dengan mungkin boleh kata budaya barat kan. Di sana mereka punya culture kerja pagi sampai malam, tak boleh lambat. Kalau anda lambat disebabkan oleh LRT kan, ataupun tube anda, syarikat LRT akan mengeluarkan surat memohon maaf. Kesilapan adalah sesuatu yang memalukan, malu besar dalam budaya mereka. Jadi sebab tu mereka tidak, kalau boleh tak nak buat silap bila buat apa-apa sekalipun. Kau tengok zaman samurai dulu, kalau buat silap, malu, harakiri, bunuh diri. Bukan orang bunuh kamu, bunuh diri. Sampai macam tu budaya mereka. Mungkin sekarang ni tak bunuh diri lagi lah, tapi apa yang saya cakap, budaya tu ada. Tapi kalau tengok di barat contohnya kan, nak kata apa, dia lebih relax, dia tak adalah strict macam Jepun. Kita tak nampak benda-benda yang dikatakan berunsurkan tradisional, tetapi mereka masih dapat mencapai kemajuan. Aiman rasa macam mana? Adakah budaya itu penting untuk sesuatu tamadun tu berkembang? Actually dekat US dia bukan tak ada budaya, budaya dia tak macam Jepun. Dia budaya, saya rasa boleh dipanggil budaya kapitalis. Itulah budaya dia. Itulah budaya kapitalis budaya kapitalis. Cara dia buat kerja semua kapitalis. Jadi sebab semua orang ikut budaya dia orang, jadi dah tak boleh kata tu budaya dia. Betul. But dia very big. Tapi itulah budaya dia daripada awal. Okey. So itu satu menarik kan. Jadi di Malaysia, okey, apakah perasaan anda sekarang? Okey, kalau tengok minggu lepas kita bercakap tentang kemahiran, kita bercakap tentang kita nak maju ke hadapan. Kita ada yang kita dapat, ada kita gagal. Kan? Kalau nak link balik kepada apa kita bersembang hari tentang budaya ni, apa pendapat Aiman? Okey, saya bukanlah pakar budaya ke apa, tapi the way I look at it is that kita punya budaya ni dia datang daripada kita punya the appreciation of our seni. Tapi kita tak berapa appreciate seni, kita tak berapa jaga, kita tak berapa nak teruskan seni yang lama. So kita tak ada membawa apa-apa, kita kurang lah bawa budaya zaman tok nenek kita ke kehidupan kita yang sekarang ni. So we actually I think kita ni dalam proses hilang budaya. Which is adakah orang merujuk kepada hilang budaya Melayu ataupun budaya Malaysia atau budaya apa? Budaya sebagai budaya Malaysia lah. Kan? So tak kisahlah budaya orang Melayu ke orang Cina ke, because I think at the end of the day budaya-budaya ni dia ajar benda yang lebih kurang sama, benda asal yang lebih kurang sama. You work hard, jangan cepat mengeluh, jangan cepat give up kan. Kalau ada masalah sikit je terus dah nak give up itu. Betul. Saya ini saya nak tanya ini tak tahulah, saya ni mungkin buta sejarah ke, saya kurang tahu ke, tapi secara umumnya apa yang saya nampak, saya tak nampak perbincangan ini sampai ke YouTube saya ataupun ke Facebook saya ataupun saluran bacaan saya lah. Budaya Melayu ni sebenarnya apa budayanya? Kalau kita pergi ke muzium contohnya, okey fine, kita ada keris, kita ada gasing, kita ada makyum, kita ada silat. Ini adalah kira manifestasi budaya orang Melayu. Tapi dari segi ketokohan, dari segi kebolehan, kalau kita tengok cerita-cerita sejarah lah, kalau macam saya study, macam saya ni minat sejarah ni, tapi bila saya akses kepada sejarah, let's say Europe contohnya kan, kita bercakap tentang tokoh-tokoh, raja-raja, contohnya macam Richard the Lionheart contohnya, lepas tu William Wallace kan, walaupun sangat sikit information tentang dia sebenarnya kalau saya kata kaji secara saintifik atau secara akademik sejarah ni kan, tapi semua orang kenal William Wallace, dan ceritanya adalah bagaimana seorang budak kampung, budak simple, itu daripada depiction. Kalau contoh tengok macam cerita Braveheart kan, menceritakan tentang dia mendapat kebebasan daripada
British masa tu. Masa tu kan dia punya argument adalah Scotland sepatutnya bebas daripada England Ya betul kan. Masa tu yang The Crown. cerita watak jahat dia berdasarkan Edward Longshanks. Dia seorang raja yang sangat zalim. Okay, so kalau kita seorang daripada Scotland, ada dah satu cerita sejarah yang boleh kita kata boleh inspire saya. Tapi di Malaysia, saya tak berapa pasti. Kalau kita tengok cerita-cerita lama kan, siapa sebenarnya kita punya hero-hero yang ada ni kan. Yang ada pun Hang Tuah. Tak betul. banyak diketahui oleh Hang Tuah. Itu pun banyak orang cakap saya Hang Tuah ni lah bukan betul lah, tak real lah kan. Merah Mahawangsa ni semua hikayat. Sejarah kita dipengaruhi oleh buku sejarah Melayu yang sebenarnya ada yang cakap dengan saya pun adalah berdasarkan hikayat. Okay. Apa pendapat Aiman? Bila tadi mention pasal hikayat ni, saya teringat tentang this discussion about Hang Tuah. Actually dia Hang Tuah dengan Hang Jebat. Sebenarnya dia punya discussion ni siapa sebenarnya hero dia, siapa sebenarnya orang jahat dia kan. Jaga-jaga apa nak cakap lepas ni. Saya tak nak ulas dengan lebih banyak sangat sebab saya pun tak adalah study betul-betul. Tapi you bayangkan kalau kita bawa discussion tu ke platform yang lebih besar, kalau lebih ramai orang bincangkan tentang falsafah di belakang Hang Tuah dengan Hang Jebat punya cerita ni, saya rasa masyarakat kita boleh maju. Tapi like I said before, kita punya appreciation for that ni kurang. Dan bagi saya lah, watak ni real ke tak real, jatuh soalan nombor 2, nombor 3. Nombor 1 kita tengok apa nilai yang dia bawa sebenarnya kan. Jadi itulah budaya. Bukan macam kita katalah, kita bukan pergi central market tengok budaya seni kita. Tapi persoalan saya adalah mengapa benda ni tak dia nak kata dia tak diwar-warkan. Okey, bagi saya lah, ini mungkin apa yang saya nampak secara umum. Kalau tengok struktur kerajaan lah contohnya, bila bercakap tentang seni warisan budaya, pembentukan budaya, kebanyakannya bertumpu kepada Menteri Pelancongan. Di mana budaya ni digunakan untuk tarik orang masuk. Tapi budaya tak diceritakan untuk membentuk masyarakat. Yeah, I think kat situ begins the problem. Kat situ mulanya masalah tu. Sebab kita tengok budaya dengan seni ni sebagai satu alat untuk menarik pelancong, which is to tambah kita punya pendapatan negara lah. Which is not wrong. Tapi saya rasa fungsi utama budaya dengan seni adalah untuk nation building ataupun society, pembangunan masyarakat lah. Seperti di Jepun, seperti di Korea. Exactly, kan? Itu yang itu maksud. Sebenarnya kalau nak tengok, jangan anda kata kalau di barat tak ada budaya kan. Dia budaya tu ada, tapi di barat semakin liberal. Itu beza Tapi pada pokoknya budaya yang mereka amalkan, tengok kalau di England contohnya, raja-raja itulah budaya mereka, budaya yang dalam kasar macam tu kan. Yang tu yang berbentuk bagaimana mereka memerintah satu dunia pada satu masa kan. Betul atau tidak dia buat tu bukan perbincangan dalam episod ni. Bukan. Tapi apa yang saya nak cakap di sini yang penting adalah adakah kita bila kita nak membangun, kita dalam satu masyarakat. Kalau tengok tuan-tuan, hari-hari kita bercakap tentang moral standard dalam budaya Melayu. Bila kita tengok orang seseorang berbuat sesuatu ataupun cakap sesuatu, kita tak menggunakan satu standard yang diterima antarabangsa untuk nak menilai moral dia. Kita menggunakan nilai moral kita sebagai orang Melayu. Okey. Jadi nilai-nilai moral ni juga tidak sepatutnya meletakkan satu limitasi kepada kebolehan kita. Kan? Saya bagi contoh lah kalau dulu kecil-kecil kita tak boleh main waktu maghrib. Kan? Jadi budaya yang kita perlu fahami adalah kenapa tak boleh main waktu maghrib. Sebab kadang-kadang benda tu menjadi sesuatu pengajaran yang mengatakan apa kita buat mesti habis petang. Malam tak boleh buat kerja. Kan?
Sebab itulah bukan saya kata benda tu salah. Saya pun tak bagi anak-anak saya main waktu maghrib sebab macam-macam benda yang dalam gelap tu kan, kita nak sediakan dia. Tapi bukan kita kata everything must end by that time tanpa memahami sebab apa. Okay, jadi benda macam tu lah yang bila budaya tu, contoh dia jadi budaya kan, bila kita perlu melangkah cepat ke hadapan, bila kita perlu melangkah ke hadapan, oh tak boleh sebab orang lain kerja sampai time tu, kita tak perlu. Tapi kita komplain gaji kita tak cukup kan. So macam mana pada Iman kita kena selaraskan pembudayaan kita ke dalam kemajuan kita. Itulah. Kata-kata akhir orang muda. Saya punya pendapat tentang benda ni bukan pendapat orang muda lah saya rasa. Sebab kebanyakan kalau saya don't see eye to eye dengan apa yang saya nak cakap. Tapi it's basically sama ada kita kerja keras atau kita kerja lama. Itu je. Kalau kita boleh naikkan kita punya efficiency sampai tahap Japanese ataupun European punya workforce efficiency, then tak ada salah nak balik tepat pada masa dia kan. Tapi kalau masuk pukul 8.30 punch card, breakfast dulu, sembang 10.30 dah masuk office, Facebook kejap, tengok-tengok jam 11.30 dah nak lunch ni, standby nak pergi lunch dulu. So bila nak buat kerja kan. Betul. So kalau benda tu lah yang kita practice, lama-lama dia akan jadi budaya kita. Mungkin kita boleh buat satu episod tentang calculation. Saya ni dah meniaga cara lama, dah lebih daripada 10 tahun saya meniaga. Saya nak membuat orang faham. Sebab yalah, sepanjang saya menjalankan bisnes ni, ramai yang setuju dengan cara saya, ramai yang tak setuju dengan cara saya. Ada yang bersetuju dengan macam saya punya style kerja. Masa saya panjang, saya suka kerja pagi sampai malam, tak apa. Tapi ada sebab dia. Tapi kalau anda tak ikut, saya tak kisah. Tapi ada syarat-syarat yang saya perlukan anda ikut kalau anda nak ikut masa anda. Nanti kita bincang dalam satu episod bagaimana kita calculate benda tu. Kita tak, kadang-kadang dia heran, dia balik awal saya tak kisah, dia balik awal saya kisah. Ada sebab dia. Nanti kita cerita dalam satu lagi episod bagaimana kita menjalankan perniagaan, sama ada buat dalam kondenser atau kita buat dalam dari meja penerbit. Okey, tapi tak apa, kita nak habiskan episod ni, kita nak bercakap tentang budaya ni balik. Jadi conclusion ni Man, kita tadi tengok hari Minggu di mana tak ada event di pasar seni, apa kita nampak hanya ada 2-3 kerat Mak Saleh yang datang untuk tengok. Tak ada siapa saya tengok yang lokal, orang tempatan kita yang ada di sana bilik-bilik. Saya pun terus terang saya dah lama tak datang. Tapi tadi saya tengoklah juga apa yang ada di sana. Tengok wow lah, tengok apa. Dulu satu kedai buku, dia bagi nama kedai Mamu. Kedai buku tu dah tak ada. Dulu masa saya belajar di UiA, saya mesti turun bas di Bangkok Bank, saya akan lalu Central Market, saya akan singgah kedai Mamu. Kedai Mamu ni kalau buku-buku dia best-best. Kalau saya beli, let's say saya beli RM20, saya boleh jual balik kat dia RM17. So dia untung RM3, saya dapat baca buku, saya buat RM3. Berapa lama saya nak pegang pun tak apa. Itu adalah bagus si Mamu. Tapi tak tahu kenapa, saya pun tak sempat tanya. Tapi saya pergi tadi, kedai dah tak ada. Ada satu kedai yang saya happy ada kat situ, kedai Royal Selangor masih lagi. Yang lain semua dah nampak berbeza dah dekat Central Market ni. Jadi apa yang rasanya kita boleh buat untuk pulang dan mengetengahkan apa yang berada dalam kita punya warisan seni budaya. Tak kisahlah dari segi art and craft ke, daripada segi teater ke, filem ke, apa pendapat Man? Kita kena lebih peka dengan sokongan kepada kita punya industri seni. Sebab mereka pun ada bil-bil kena bayar. So bila tak ada orang kunjung, bila tak ada orang nak engage dengan diorang punya services ataupun beli produk diorang, diorang pun akan tertekan dan tak boleh nak survive lah. Kan? Ada orang tanya, tak ada ke orang nak buat kerja-kerja free, kerja seni ni secara free? Saya rasa free tak ada. Tapi kalau seorang penggiat seni tu nampak yang dia ada banyak sokongan, sama ada secara fizikal orang datang ke tempat dia ataupun secara online,
Dan saya dia akan cari cara juga untuk make sure yang kehadiran dia ataupun kewujudan dia dekat pasar seni tu akan berterusan. Tapi kita tak menzahirkan kita punya sokongan terhadap seni ni. So tak tahulah sama ada kita memang tak nampak kepentingan dia ataupun kita ni kita memang just tak cakap. But it's important for us untuk get interested, talk to arts people. Kalau nampak, at least tanya diorang. Because these people, kalau you tak nak beli pun, diorang ada banyak cerita yang menarik sebenarnya. Betul kan? In fact masa saya pergi Kelantan kan, masa dengan Siti dalam ada dalam di content.my, anda boleh cari dalam episod tak silap saya 2 atau 3 bulan terlepas. Siti, kita berada di Kelantan dan kita berada di Balai Seni Lukis Kelantan. Cerita yang dibawakan oleh pelukis-pelukis Kelantan ni dekat sana bagi saya very interesting kan. Terutama saya cakap, saya ni orang teknikal. Orang teknikal ni masalah dia suka fakta, dia tak suka interpret semua ni susah. Saya bukan saya kata saya ni tak kreatif, saya tak minat kreatif. Tapi bila saya buat kereta contohnya, kita tetap kreatif kan. Tapi untuk buat kereta lah. Seni ni adalah bagi saya satu step yang next step lepas tu, step yang lebih ekstrim, di mana seni tidak ada objektif. Seni tidak ada interpretasi yang objektif. Anda boleh buat apa saja. Bagi saya itu amat menakutkan sebenarnya. Sebab orang engineer, kita tak boleh guesswork. Tak boleh agak-agak lah kan. Kalau orang kata saya buat jabatan, bila orang tanya kukuh tak, itu subjektif tu kan. Tak boleh. Saya tak boleh buat macam tu. Itu training saya. Tapi apa yang bila saya pergi ke Balai Seni, saya pergi di Kelantan, saya pergi Central Market, lama-lama saya makin comfortable bila saya dapat mendengar cerita-cerita di sebelah tabir tadi. Kita hari tu kita sempat di-impression bersama dengan Haji Zainal. Yes. HZRA kan, dia bersama kita guna studio. M Nasir datang, Rabi saya datang. Sebelum ni bila kita bekerjasama dengan ada kawan-kawan macam contohnya rakan saya di panggung Azia. Dia ada juga dia membawakan, memang semua ni orang muzik, orang artis, orang seni lah kan? Orang seni. Bagi saya lah untuk nak, kita kena faham satu benda. Ini pendapat saya. Kemajuan ekonomi, kemajuan teknologi tu penting. Okay? Dan ini conclusion saya Tapi kalau anda tengok betul-betul, semua teknologi ataupun banyak teknologi diinspirasikan oleh artis. Yep. Pernah tengok cerita Buck Rogers? Pernah. Buck Rogers ni cerita 60-an. Memang tengok, memang saya respect lah. Umur kau tengok Buck Rogers memang kau power. Sebab pernah dengar okay. somebody told me. Pernah Buck Rogers. Buck Rogers ni cerita macam Star Trek dulu lah. Ya. Okay. Zaman dulu, zaman 50-an dia tak boleh nak bayangkan komputer macam mana. Dia buatlah satu macam skrin TV dengan lampu-lampu. Itulah imajinasi dia. Kan, lepas tu kita tengok Star Trek. Kan, boleh bercakap menggunakan skrin, teleconferencing. Pada zaman 90-an, masa tu saya tengah tengok macam tu, tak boleh nak bayangkan kita boleh video conferencing. Memang futuristik gila. Futuristik habis. Tapi sekarang dah ada iPad, dah ada iPhone, WhatsApp call apa semua. Dengan tangan. Diinspirasikan oleh orang seni. Betul. Okey. Superman contohnya, saya tengok Superman, kalau tengok cerita Krypton dia daripada planet Krypton kan. Krypton, yes. Penuh dengan kristal-kristal. Dan ceritanya kristal-kristal itulah adalah sumber tenaga di planet Superman tu. Kan? Kalau tengok sekarang ni ada teknologi yang membuat laser menggunakan kristal. Ya. Diinspirasikan oleh orang seni. Jadi apa yang kita kena faham, okey? Seni mana kita nak utamakan, itu kita kena kaji. Okey? Saya juga pragmatik. Kalau kita nak selamatkan satu seni yang dah lapuk apa semua semata-mata kita suka, okey, kalau duit kerajaan banyak ada lebih buat. Tapi kalau dah rakyat tak makan kena buat menu rahmah, I'm very very sorry, kena prioritize. Betul. Tapi pilih seni yang dapat mempunyai dan menerapkan sesuatu yang menggerakkan ekonomi dan saintifik. Saya tak ada jawapan untuk itu sebab benda ni kena buat kajian. Betul.
Tapi ini yang saya nampak, ini yang saya perhatikan daripada tempat lain, dan di mana benda tu telah berjaya. Falsafah yang mendalam, sukar nak dibuat. Tapi bagi saya, kalau nak membantu, kita tak buat untuk kita punya pelancong, buat, tapi lebih untuk kita. Kenapa kita selamatkan? Saya punya conclusion sebenarnya nak kata yang kalau seni dan budaya ni hilang dah daripada masyarakat kita, akan datang satu hari yang kita punya budaya akan dibentuk oleh undang-undang semata. Sekarang kita rasa tak teruk, tapi kat dunia ni dah ada negara yang dia punya masyarakat dia hanya dapat dibendung ataupun dikawal perangai dan adat dia melalui undang-undang. So bila dia keluar daripada negara dia, pergi negara orang yang undang-undang dia tak seketat negara dia, dia akan terserlah lah segala masalah-masalah yang terpendam. Apa yang dipendamkan di benda ya, nak betul. buat, dibuat ya. So kalau kita terapkan budaya dan seni dalam diri kita, perkara macam tu jarang berlaku lah. So akhir kata daripada saya rasa sebelum kita nak cakap tentang support for the arts and all this, kita kena tanya diri kita sendiri, sebenarnya apa budaya Melayu kita? What makes us Melayu ataupun Malaysian? Yep. Dan ceritakan saya zaman kegemilangan bagi saya. Ceritakan balik zaman Tun Perak, zaman time apa yang mereka buat untuk memastikan yang masa tu kita menakluk, kalau nak kata rantau ni, kita lah yang pegang. Betul. Kenapa? Saya nak tahu. Kan? So yang ini saya nak minta pendapat daripada kita punya penonton lah. So boleh komen kat bawah. Contoh macam Cik Izzah cakap tadi, Jepun terkenal dengan budaya kerja keras. So kita ni terkenal dengan budaya apa? Saya tak nak lah kalau member datang 10 minit lambat, biasa lah Melayu kan. Itu tak syok lah. Sebenarnya kita ada banyak nilai-nilai murni. Sampai datang lambat tu dikatakan janji Melayu. Betul. Itu tak syok lah. Itu bukan benda kita sebenarnya. Itu benda yang baru muncul tau. Itu benda yang kita tak sepatut buat, tapi kita bangga dan kita gunakan tu sebagai alasan. Yes. That is a totally different discussion altogether lah. Implikasi dia betul. Kalau you buat bisnes, you ada meeting dengan Mak Saleh ataupun dengan Jepun lah, kan, dia nak kasih you projek, you datang lambat, lepas tu you gelak-gelak kat dia. Kita gelak, dia tak gelak. Dia kata dia orang ni tak boleh buat bisnes macam ni. Besar implikasi dia, budaya tu. Okey, jadi kita harapkan komen-komen daripada anda semua. Kita dah sampai di cyber dah, dekat setengah jam kita bercakap dalam kereta ni. Jadi saya nak mengambil kesempatan terakhir ni, sebab ini adalah minggu terakhir untuk kita bersiaran dalam kondenser dan di content.my, sebab minggu depan kita akan menyambut raya dan kita akan bercuti. Saya harap kita bercuti seminggu, tapi saya warning lah, sebab kami agak busy lepas raya ni. Jadi mungkin kita akan sambung balik kondenser 2 minggu lepas raya. Okay, kita cuba, tak mau janji. Kalau ada, kita bagi tahu. Ya, betul. Okay, jadi jangan lupa komen, like dan share. Dan kami ingin mengucapkan kepada penonton kita, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, kosong-kosong, minta maaf. Banyak benda yang kita berbincang di sini adalah untuk membawakan konten yang progresif dan bermanfaat. Jadi konten yang progresif dan bermanfaat, kami harap jika ada tersinggung, kami minta maaf. Tapi tujuan kami hanya untuk memastikan diskusi terus berlaku. Betul. Supaya kita maju ke hadapan. Aiman? Betul. Saya sokong apa yang Izzah cakap. Actually what I wanted to say adalah benda yang Izzah dah cakap. So okay. Akhir daripada saya, selamat Hari Raya. Siapa yang balik kampung jauh-jauh tu, jangan lupa buat preparation dengan sebaiknya. Okay. Hati-hati atas jalan raya, jangan rushing. Bawa pelan-pelan. Sekarang ni ada mungkin kita tak sempat buat satu episod pasal dashcam. Tapi kalau dashcam ada rasa patut ada, boleh. Betul. Okay. Dan kita jumpa selepas raya. Terima kasih bagi pihak Aiman. Saya Izzal Kamal mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin.